wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini untuk kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan kitab At-Ta'birul Qur'ani. Cuma saya masih masih lagi tak berapa ingat ya. Kita itu dah habis ke belum tajuk ni? Tajuk yang As-Simatut Ta'biriyah Lisiyaq. Ustaz, hari ni masuk 294. 294. Okay, terima kasih ya. Okay, jadi untuk yang baru masuk, ini adalah buku daripada At-Ta'birul Qur'ani, daripada buku At-Ta'birul Qur'ani pada muka surat yang ke-294 ya. Penggan mana ya? Penggan okey, dekat sini saya rasa wa na'udzu ila jawir rahmah. Sebab last kuliah Ustaz cakap minggu depan masuk 294, macam tu je. Okey, jadi minggu lepas tu okey, betul-betul. Okey. Pada permulaan muka surat kan? Okey. Baik, waqad tatba'u suratu kulluha bi tabi'il iftitah wa laysa siyaqul ladzi taqa'u fihi al-ayah fa hasab. Wa min hadha an-naw' min as-suwari suratu Maryam. Okey, disebut kadang-kadang surah tu secara keseluruhannya ia mengikut apa yang dibentangkan pada permulaan surah. Ya. Jadi dia tak semestinya ikut pada konteks di mana ayat itu duduk semata-mata, ya. Tapi juga ia mengikut pada permulaan surah. Contoh, wa min hadzal naw' min as-suwari suratu Maryam. Contoh yang seperti ini adalah seperti surah Maryam. Fahiya tabda'u biqaulihi ta'ala, bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Maryam, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dekat sini ada kalimah rahmah. Fa anta tarahu annaha tabda'u birrahmah. Anda perhatikan surah Maryam ianya bermula dengan lafaz rahmah. Dzikru rahmati rabbika. Dan kalau kita baca untuk riwayat Hafs an Asim, kalau kita berhenti kat sini, kita akan berhenti dengan dzikru rahmat. Ya. Jadi untuk makluman Puan Asna, ini kelas keindahan bahasa Al-Quran. Ini bukan kelas hafazan ya untuk Puan Asna ya. Jadi buku ni ada dalam PDF saja. Jadi kalau tuan-puan ada kelapangan boleh cetak. Tapi kalau ada kelapangan yang lebih baik, cuba dapatkanlah di Tanah Arab ataupun stokis ataupun penjual buku kita Arab lah, pembekal kita Arab di Malaysia ya. Itu yang paling baiklah. Okey, jadi sahabat kita dah kongsikan dalam ruangan chat nota rujukan ya. Okey, wala taqtasirur rahmatu ala siyaqil ladzi waqa'at fihi al-ayah. Jadi rahmat ni, kalimah rahmat, ia bukan terbatas pada konteks yang mana adanya ayat ni. Ya? Jadi bukannya ayat 2 ni sahaja yang bercerita tentang rahmat. Ya? Bahkan keseluruhan surah, ia kaya dengan, dia dilimpahi dengan rahmat. Ya? Jadi bukan pada ayat yang kedua sahaja lafaz rahmat ni, bahkan lafaz rahmat ni ada pada keseluruhan surah. Wa alfazur rahmah tasyi'u fiha min awwaliha ila akhiriha. Lafaz-lafaz rahmat anda akan perhatikan ianya terdapat daripada permulaan surah hinggalah akhir surah. Contoh kita perhatikan nanti. Faqad qalat Maryam li rasuli rabbiha. Maryam pernah bagi tahu kepada utusan Tuhannya, iaitu malaikat ya. Alladzi tamassala laha basharan sawiya. Yang mana malaikat ini datang menghadap Maryam dalam keadaan rupa sebagai manusia biasa ya. Lalu apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau anda perhatikan dekat sini, ini sesungguhnya aku berlindung birrahman. Sedangkan biasanya kita ucapkan a'udzubillah ya. Jadi pada ayat yang ke-18 ni Maryam dia tak sebut inni a'udzubillahi minka in kunta taqiyya, tidak. Tetapi Maryam dia gunakan lafaz inni a'udzu birrahman ya. Faqad ista'adat birrahman,
Jadi Maryam dia berlindung dengan Allah dengan lafaz Ar-Rahman ya. Dia tak guna billah, dia rahamaha supaya Allah mengasihaninya, wa yaqiha as-su, dan Allah melindungi Maryam daripada keburukannya. Walam taqul, tidaklah Maryam berkata a'udzubillah, dia tak sebut inni a'udzubillah. Kama fa'ala Musa, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa, hina qala liqaumi, apabila Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-294 ya. Dalam surah Al-Baqarah, Musa pernah bagi tahu kepada kaumnya, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Pada surah Al-Baqarah, Musa tidaklah pula sebut a'udzubirrahman, ya, tapi dia sebut a'udzubillah. Kenapa? Dalam surah Maryam digunakan Ar-Rahman, tetapi dalam surah Al-Baqarah digunakan kalimah Allah, ya. Wa dzalika anna siyaqa fil Baqarah siyaqu uqubah. Ini kerana konteks dalam surah Al-Baqarah adalah konteks hukuman, ya. Hukumanlah dan azab, ya. Dan itu tidak sesuai kalau digunakan Ar-Rahman, ya. Kalau digunakan kasih sayang tak sesuai lah, sebab konteksnya konteks hukuman ataupun azab ataupun bala ataupun siksaan, itu yang disebutkan pada surah Al-Baqarah, berbanding dalam surah Maryam suasana surah itu ataupun persembahan surah itu bersifat kasih sayang, ya, berbanding dalam kisah dalam surah Al-Baqarah sifatnya lebih bersifat hukuman, ya. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks surah Al-Baqarah, ya. Allah sebut apa? Wa laqad alimtumul ladina i'tadaw minkum fis-sabt. Kamu telah mengetahui tentang orang-orang yang mana mereka melampaui batas dalam kalangan kamu pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kamu qiradah, kera-kera, khasiin, dalam keadaan hina ataupun dalam keadaan sengsara. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Kami jadikan ia adalah sebagai nakalan, sebagai hukuman. Lima baina yadayha, disebabkan apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfaha, ataupun apa yang ada di belakang mereka, wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu adalah sebagai peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kat sini ini adalah pada konteks hukuman, ya. Maka sesuailah dalam surah Al-Baqarah Allah datangkan lafaz Nabi Musa AS itu dengan lafaz billah, bukannya berrahman, ya. Okey, saya teruskan. Tadi saya terjemahkan lima baina yadayha tadi di depan mereka, kan. Sebaiknya mungkin terjemahannya kalau kita tengok pada terjemahan Abdullah Basmeh, faja'alnaha nakalan, maka kami jadikan apa yang berlaku itu adalah sebagai hukuman. Lima baina yadayha, bagi orang-orang yang ada pada masa itu, iaitu orang yang ada pada di hadapan mereka, wa ma khalfaha, dan apa yang ada di belakang mereka, iaitu orang yang datang kemudian. Wa mau'izatan lil muttaqin. Tapi setahu saya, nanti saya semak baliklah, ataupun tuan-puan pun boleh semak balik, lima baina yadayha wa ma khalfaha kita boleh umumkan lagi, ya. Disebabkan apa yang mereka lakukan di hadapan mereka, ataupun wa ma khalfaha, dan sebelumnya. Boleh juga kita terjemahkan begitu. Wallahu a'lam, nanti boleh semak balik, ya. Kalau saya silap, tuan-puan boleh betulkan saya. Okay, hadha alawatun ala anna lafzar rahman. Ini adalah tambahan kepada lafaz Ar-Rahman, ya. Takarrara fi Maryam 16 marrah. Lafaz Ar-Rahman ataupun seumpama dengannya, contoh rahmah, walaupun dia tak sebut Rahman tapi rahmah termasuk juga, berulang dalam surah Maryam ini sebanyak 16 kali. Walafza Allahi takarrara fil Baqarah 282 marrah. Manakala lafaz Allah dalam surah Al-Baqarah berulang sebanyak 282 kali. Artinya hampir setiap ayat ada lafaz Allah, ya. Walam yarid lafzur Rahman fil Baqarah illa marratan wahidah.
Dan tidak ada lafaz Ar-Rahman dalam surah Al-Baqarah melainkan satu kali sahaja. Kat mana? Wa huwa qauluhu ta'ala, ayat yang ke-163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Panjang berjela surah Al-Baqarah, pada satu ayat ini sahaja lafaz Ar-Rahman. Fa wada'a kulla lafzatin fi makaniha laiqi biha. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap lafaz itu pada tempatnya yang sesuai untuknya, ya. Okey, selesai ya untuk kenapa dalam surah Maryam diletakkan lafaz Ar-Rahman ataupun Rahmah, ya, sesuai dengan suasana ataupun persembahan surah Maryam itu sendiri, ya. Okey, kita teruskan lagi perenggan berikutnya. Kalau ada soalan boleh terus tanya tuan-puan, ya. Wa na'udu ila jawi. Ustaz, Silakan. tanya sikit. Kalau Silakan. macam tu kan Ustaz, surah Rahman tu dia mula dengan Ar-Rahman, tapi kalau kita tengok daripada ayat-ayat tu Ar-Rahman tak repeat pun. Okey. Jadi soalannya apa, ya? Jadi kalau macam kata tadi kan Ustaz kata kalau kita keberangkalian dia keluar tu mengikut siakul ayat permulaan ataupun beginning of the ayat. Dan memang banyak Rahman akan terulang dalam surah tu kan. Tapi kalau surah Rahman tak ada, sekali tu je lah yang beginning tu. Dan tu Rahman tu tak ada di apa? Di itu macam mana tu? Okey, tapi dalam surah Rahman banyak lafaz Rabbikuma kan? Itu ya. Nah, itu. Jadi dia ikut pada persembahan surah tu. Walaupun surah tu untuk membentangkan tentang Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tengok pada lafaz yang Allah sedang guna pakai dalam surah tu adalah Rabb, lebih banyak kan? Rabb, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabb Allah guna pakai. Jadi dia walaupun nama surah belum tentu menggambarkan bahawa lafaz itu banyak berulang dalam surah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun permulaan surahnya adalah Ar-Rahman, tetapi tidak semestinya penyampaian surahnya banyak menggunakan pakai lafaz Ar-Rahman, ya. Contoh dekat sini, dia nak sebutnya ini disebabkan permulaan ataupun maksudnya dari sudut konteks. Yang pertama konteks ayat tu terdapat kat mana kan, berkaitan dengan kasih sayang. Kemudian disebut ini berkaitan juga dengan permulaan surah. Jadi tapi dia tak semestinya, maksudnya ini kita boleh sebutkan pada kebanyakan surah. Jadi untuk Ar-Rahman, walaupun tidak banyak pengulangan lafaz Ar-Rahman, tetapi ia cukup memberi gambaran tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maqasidnya tu tercapai walaupun tidak ada pengulangan yang banyak tentang Ar-Rahman, ya. Dapat ya puannya? Okay, thank you. Terima kasih. Okey, menjawab ke? Okey, nanti boleh tengok lagi lah, ya. Nanti kita akan boleh berkenalan lagi dengan persembahan surah. Persembahan surah ni nanti insya-Allah kalau kita mendekat lama sikit dengan Al-Quran, kita akan nampaklah persembahan surah. Setiap surah tu dia ada penyampaian dia, ada persembahan dia, ada watak dia. Kalau dalam bahasa Sayyid Qutb rahimahullah, dia gunakan lafaz syakhsiyatus surah. Setiap surah ni ada kepribadian dia, ya, ada watak dia. So untuk Ar-Rahman dia watak dia betul, dia cerita tentang kasih sayang, tapi bukanlah dengan cara pengulangan lafaz kasih sayang tu banyak, lafaz Ar-Rahman tu banyak. Tapi lafaz yang Allah ulang banyak, ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan pengulangan ayat tu yang banyak kan. Okey, yang ni kita sedang bandingkan yang ni tadi penggunaan kenapa dalam surah Maryam bila berlindung dengan Allah diguna a'udzu birrahman, ya, sesuai dengan persembahan surah ni lah. Manakala untuk dalam kisah Nabi Musa AS dalam surah Al-Baqarah, Nabi Musa guna a'udzu billah dengan lafaz Allah sesuai dengan persembahan surah. Okey, kita teruskan balik wa na'udu ila jawir rahmah fi surati Maryam. Kita patah balik kepada suasana rahmah ataupun cuaca rahmah yang ada pada surah Maryam. Faqad qala Allah fi Isa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan Isa alaihi salam dalam surah Maryam, walinaja'alahu ayatan linnas, supaya kami jadikannya sebagai tanda kebesaran kepada manusia.
ataupun ayah boleh terjemahkan sebagai mukjizat ya. Wa rahmatan minna, dan rahmat kasih sayang daripada kami. Maryam kata apa pula? Dalam ayat yang ke-26, dia kata inni nadartu lirrahmani sawma. Maryam dia nak puasa, ataupun maksudnya dia bernazar, dia akan puasa. Puasa dekat sini maksudnya tidak bercakap ya, tahan mulut daripada bercakap. Tapi dia tak sebut inni nadartu lillahi sawma, tapi dia guna inni nadartu lirrahman. Jadi lafaz ar-rahman berulang lagi. Wa qala Ibrahim li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan itu adalah kepada ar-rahman dia melakukan derhaka. Tadi dia tak sebut inna syaitana kana lillahi asiya ya. Summa qala lahu fi ibaratin kulliha rahmah ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya pada ungkapan yang semuanya bersifat kasih sayang ya. Apa perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Wahai bapaku, sesungguhnya aku takut nanti azab akan menimpa kamu, azab daripada ar-rahman. Jadi lafaz ar-rahman disebut lagi sekali pada ayat ini ya. Okey, walam yaqul azabun minallah. Dalam ayat ini dia tak sebut lafaz azabun minallah, tapi guna azabun minar rahman. Sedangkan ni ayat ni azab ni azabun ya. Tapi sesuai dengan persembahan surah secara keseluruhan, maka ar-rahman dipilih berbanding lafaz Allah. Thumma anzur kaifa lamma dzakara al-mas nasaba dzalika dzakara ar-rahmah. Perhatikan, kadang-kadang bila Allah kata menimpa azab kepada engkau kan, kadang dia guna yusibak. Yusibaka adzabun minar rahman. Contohlah ya. Tapi dekat sini ayyamasaka, sentuh ya. Perhatikan apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sentuh yamas ya. Nasaba dzalika dzakarur rahmah. Sesuailah di sana Allah sebutkan lafaz ar-rahmah. Bi khilafi qawlihi ta'ala, berbeza dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ya. Allah sebutkan qul ara'aytakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahrah hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Katakanlah, ara'aytakum, apa pandangan kamu, in atakum, jika datang kepada kamu, adzabullahi baghtah, azab Allah, baghtah secara tiba-tiba, aw jahrah, ataupun secara terang-terang. Hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Adakah ataupun tidaklah dimusnahkan melainkan kaum yang zalim. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat ni, dia gunakan atakum ya, datang kepada kamu. Tapi untuk dalam surah Maryam dia gunakan yamas. Wa anta taral farqa wadihan baina at-ta'birain wal maqamain. Dan anda perhatikan perbezaan yang sangat jelas antara dua ungkapan dan antara dua konteks ini. Fala yahsunu wad'ur rahman fi ayatil an'am kama huwa bayyin. Maka tak sesuai ar-rahman dipilih untuk ayat yang ke-47. Jadi dia taklah sebutkan qul ara'aytakum in atakum adzabur rahmani baghtah. Ya. Wa hadha nadhiru ma dzakarnahu fi qawlihi ta'ala, dan ini adalah setaraf dan ataupun selari dengan apa yang kita sebutkan pada firman Allah dalam surah Maryam, a'udzu birrahman, manakala dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billah. Jadi sesuailah penyampaian ataupun persembahan surah. Ya. Okey, selesai ya untuk yang atas ni. Okey, wa dzakara rahmatahu li Ishaq wa Yaqub faqala. Allah sebutkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Ishaq dan Yaqub. Ya, Allah sebut apa? Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Ya. Dalam surah Maryam ni Allah sebut apa? Dan kami telah anugerahkan lahum kepada mereka min rahmatina, daripada rahmat kami.
Waja'alna lahum, dan kami jadikan untuk mereka lisana sidqin, sebutan yang lidah yang sidqin, lidah kebenaran, aliyah yang tinggi, ataupun kita sebut sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan manusia, ya. Okey, Allah sebutkan lagi rahmat Allah kepada Nabi Musa dalam surah Maryam, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya, dan kami anugerahkan untuknya daripada rahmat kami akhahu, saudaranya, iaitu Harun sebagai nabi, ya. Wa qala fi wasfi man an'ama alaihim min khalqihi, dan Allah berfirman berkenaan dengan sifat orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dalam kalangan makhluknya, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat ar-Rahman. Dia tak sebut ayatullah, tapi dia sebut ayatul Rahman. Kharru sujada, mereka tunduk bersujud, wa bukiya, dan menangis. Wa dzakara jannatahu allati wa'adaha ibadahul muttaqin, dan Allah sebutkan syurga yang Allah janjikan kepada hamba-Nya yang bertakwa. Allah sebut jannati adnin allati wa'ada ar-Rahmanu ibadahu bil ghaib. Syurga Aden yang mana Allah telah janjikan, Allah dekat situ diguna lafaz Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman telah janjikan kepada hamba-Nya bil ghaib, dalam keadaan tidak dapat dilihat, dalam keadaan ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya ia ataupun janji Allah itu ma'tiya, pasti akan berlaku. Thumma dzakara annahu la yuhdiranna al-utata hawla jahannam. Allah sebutkan kemudiannya bahawa Allah akan meletakkan ataupun menghadirkan orang yang melampaui batas itu di sekitar neraka Jahannam. Allah sebut apa dalam ayat yang ke-69? Firman Allah, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Kata Allah, sesudah itu sesungguhnya kami akan cabut daripada setiap golongan, ayyuhum, mana-mana dalam kalangan mereka, asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya, orang yang lebih dahsyat kederhakaannya kepada Ar-Rahman, ya. Wa haddada man kana fi dhalalah wa tawa'adahu qaila, dan Allah ubud kepada orang yang berada di dalam kesesatan, dan Allah janjikan kepadanya dengan berkata, man kana fi dhalalah, barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdudillahu ar-rahmanu madda, maka hendaklah melanjutkan untuknya Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman akan melanjutkan untuknya bagi satu tempoh yang tertentu, ya. Wa dzakara alladhi kafara wa za'ama annahu sayu'ta malan wa walada. Allah sebutkan orang yang kafir dan orang yang menyangka bahawa dia akan diberikan harta dan anak. Allah sebutkan tentangnya, attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahda. Allah tanya, adakah dia telah melihat perkara yang ghaib, am ittakhadha 'indar rahmani ahda, ataupun dia telah mengambil perjanjian di sisi Tuhan Ar-Rahman, ya. Wa dzakaral muttaqina faqala yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari yang mana kami himpunkan orang-orang yang bertakwa kepada Ar-Rahman wafda, secara rombongan, ya. Jadi kalau tuan-puan perhatikan, kalimat Ar-Rahman ni berulang, ya. Betapa banyaknya kalimat Ar-Rahman berulang dalam surah Maryam. Wa dzakara man yudhannu fihim annahum yamlikuna syafa'ah. Allah sebutkan orang yang disangka pada mereka itu mereka ada syafaat, mereka boleh tolong orang. Maka Allah sebut la yamlikuna syafa'ah, mereka ini tidak mempunyai syafaat. Illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda, melainkan orang yang ittakhadha 'indar rahmani ahda, yang mengambil perjanjian di sisi Allah Ar-Rahman. Thumma dzakara man za'ama anna Allah ittakhadha walada, kemudian Allah sebutkan orang yang menyangka bahawa Allah ada anak. Maka Allah sebutkan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada,
Mereka berkata Tuhan Ar-Rahman ni ada anak. Jadi lafaz Ar-Rahman juga dia tak sebut wa qalu takhadallahu walada. Ya. Dalam surah Al-Baqarah wa qalu takhadallahu walada. Dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Maryam Ar-Rahman. Wa warada alaihim biqaulihi wa radda alaihim biqaulihi, dan Allah menjawab balas terhadap mereka biqaulihi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-89, laqad ji'tum syai'an idda, demi sesungguhnya kamu telah datang ataupun kamu telah melakukan syai'an, sesuatu perkara, idda, yang besar salahnya. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir sahaja langit itu merekah minhu, disebabkan kelakuan mereka ni, ya. Wa tanshaqqul ard, dan hampir sahaja bumi pula terbelah. Wa takhirrul jibalu ahda, hampir sahaja gunung ganang pun hancur lebur, ya. An da'u lirrahmani walada. Kenapa? Kerana mereka mengatakan kepada Ar-Rahman itu ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mana boleh Allah Ar-Rahman ini ada anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Kata Allah, tidaklah setiap apa yang ada di langit dan di bumi melainkan ia akan datang kepada Ar-Rahman ini sebagai hamba. Jadi beberapa kali lafaz Ar-Rahman berulang, ya. Kalau tuan-puan perhatikan betapa banyaknya lafaz Ar-Rahman diulang dalam surah Maryam. Tsumma qala fi khatimati surah, Allah sebutkan pada penutup surah Maryam, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepada mereka itu wudda, mawaddah, kasih sayang, ya. Jadi dekat sini Allah sebut Ar-Rahman juga. Wa kadza ibtada'atis surah birrahman. Begitulah surah ini bermula dengan Ar-Rahmah wa tantahi birrahmah, berakhir juga dengan Ar-Rahmah. Wa yashi'u jawuha kulluhu birrahmah. Cuaca ataupun suasananya banyak berpaksikan tentang rahmah. Wa tastathiru bismir-rahman, banyak terkesan dengan nama Allah Ar-Rahman. Fala tudaniha fi dhalika suratun minas suwar, yang mana tidaklah sepertinya tentang Ar-Rahman ini salah satu surah daripada surah-surah yang lain. Jadi artinya surah yang banyak menyentuh tentang kasih sayang ni kita boleh sebutkan surah Maryam, ya. Tapi tidaklah pula surah ni bernama Ar-Rahman. Walaupun surah ni banyak sebutan Ar-Rahman berbanding dalam surah Ar-Rahman, tapi surah ini bukanlah bernama Ar-Rahman. Fanzur kaifa taba'atis surah bitabi'il ladzi warada fil iftitah. Perhatikan bagaimana surah itu dia bawa jenama dengan jenama yang ada pada permulaan surah, ya, iaitu jenama Ar-Rahman. Manaktafi bihadzal qadari wa illa fal kalamu tawilun tawil. Dan kita cukupkan sekadar ini, kalau tidak perbincangan tentangnya akan jadi panjang, lebih panjang. Wanzur ba'da dzalika ila sumuwi hadzal kalam wa raf'atihi wa diqqatihi fi ikhtiyari al-fadhi. Perhatikan selepasnya betapa tingginya kalam ini, kalam Allah Subhanahu wa taala, betapa telitinya kalam Allah dalam pemilihan lafaz-lafaznya. Summahkum. Kemudian putuskanlah. Ayumkinu an yakuna hadza min kalamil bashar? Bolehkah kita katakan ini adalah daripada kalam manusia? Itu soalannya. Soalan ni nak tegaskanlah, ni bukan kalam manusia lagi lah bila kita dah kenal dalam bentuk ni, as-simatu ta'biriyah. Okey, selesai kita tajuk yang ini. Alhamdulillah, kita teruskan tajuk berikutnya. Sebelum kita teruskan, tuan-puan ada soalan tak? Ataupun ada nak tambah? Nak kongsikan pengalaman pun boleh, silakan. Okey, kalau tak ada saya teruskan, insya-Allah. Okey, tajuk berikutnya adalah al-hashdu al-fanni. Al-hashdu al-fanni ni apa? Ini adalah rombongan ataupun perhimpunan yang berseni.
Maksudnya kita akan nampak kesenian Al-Quran itu bukan pada satu kalimah je. Tapi pada ayat keseluruhannya ada banyak lafaz yang kita boleh beri perhatian nanti. Ya, ini tajuk ni lah. Okay, tapi dia akan cerita dahulu pendahuluan. Saya bacakan sikit. Kita ambil manfaat daripada pendahuluan dia. Kemudian kita keluarkan faedah apa yang dibentangkan oleh beliau ni ya. Laqad marra bina tabyinun nahiyatil fanniyah fi mawdi' wahid min al-ayati ghaliban. Sebelum ini kita dah terangkan satu sudut kesenian yang ada pada Al-Quran, iaitu pada satu tempat sahaja daripada ayat kebanyakannya, iaitu pada satu kalimah kan. Daripada lafaz, daripada ayat, satu ayat yang panjang, satu kalimah yang kita pilih kan. Ka'an yakhtara lafzatan, ka'an yukhtara lafzatun ala lafzah atau yuqaddama lafzatun ala ukhra. Seperti mana kenapa dipilih satu lafaz ini bukan lafaz yang lain. Contoh, kenapa pilih lafaz Ar-Rahman bukannya lafaz Allah tadi contohnya. Ataupun didahulukan satu lafaz berbanding lafaz yang lain. Kenapa diletakkan as-samawat dulu baru al-ard? Ataupun al-ard dulu baru as-samawat? Ataupun bab takdim itulah yang sebelum ni ya. Au yazida fi makanin wa yahdhifa min makanin akhar. Ataupun Allah Subhanahu wa taala tambah pada satu tempat, tetapi pada tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala buang kalimah tu. Ya. Contohnya raghada kan, dalam surah Al-Baqarah ada kalimah raghada. Tapi dalam surah Al-A'raf tidak ada kalimah raghada untuk kisah Nabi Adam AS. Jadi ini dalam bab ziyadah dan az-zikr wal hasf ya, sebut dan buang. Wa rubbama iqtadana al-hadithu an-na'rida li akthara min mawdi'in fil ayati al-wahidah aw siyaq al-wahid. Dan boleh jadi kita perlu berbincang ya, ataupun kita perlu bentangkan kalimah yang lebih banyak. Lebih banyak daripada satu tempat pada satu ayat tu. Maksudnya min mawdi' ini pada satu kalimah aw siyaq al-wahid, ataupun satu konteks yang satu ni, daripada satu konteks. Mimma yadullu dalalatan wahidatan wadihatan ala anna kulla kalimah bal kulla harfin wudi'a wad'an fanniyan maqsudan fi ghayati ad-diqqati wal jamal. Yang mana ini menunjukkan dengan isyarat yang sangat jelas bahawa setiap kalimah, bahkan setiap huruf diletakkan sesuai dengan seni, ada maksudnya, ada objektifnya yang tersendiri, yang mana menunjukkan ia adalah ketelitian yang sangat dahsyat, yang sangat mendalam, dan keindahan yang sangat hebat ya. Itu yang nak dibentangkan. Kalau sebelum ni kita pilih satu kalimah aja. Contoh, kenapa pilih kalimah ni bukan kalimah ni, ataupun kenapa ada dekat sini ada sebut, dekat sini ada buang. Kenapa yang ni didahulukan, kenapa yang ni diakhirkan atau dimutakhir. Itu contoh-contoh sebelum ni. Tapi kali ni dia lebih kepada bersifat bentuk yang lebih banyak ya. Walaysat hadhihi al-ayat aw siyaqatul lati sanakhtaruha wahdaha mawdi' al-hasyd. Jadi bukan ayat-ayat ini ataupun konteks-konteks ini yang kita akan pilih untuk kita bincangkan pada topik kita al-hasyd ya. Al-hasyd ni apa? Rombongan ataupun perhimpunan ya. Perhimpunan yang berseni. Bahkan innal Qur'ana kullahu hasydun fanniyun 'azimun mutakamil. Sesungguhnya Al-Quran keseluruhannya adalah himpunan yang sangat berseni, agung dan saling melengkapi. Ghaira annahu la budda lil bayani dzalika an nakhtara amthilatan tu'inuna ala idahi ma nadda'i. Cuma sudah tentu kita perlu terangkan ya. Kita pilih contoh-contoh dengan cara kita pilih contoh yang boleh membantu kita untuk menjelaskan apa yang kita dakwa ni, iaitu al-hasydul fanni. Nanti kita bincanglah. Ni mungkin ni saya tolong terjemah ya, supaya setiap pendengar ni tuan-puan dapatlah uraian dia. Boleh je saya nak terangkan semua ni, nak terang secara kesimpulan, tapi ada baiknya saya rasa untuk peringkat tuan-puan ni kita cubalah baca satu-satu ya. Itu lebih baiklah ya. Wa nawaddu qabla an nashra'a fi darbil amthilah an nubayyana annahu qad yura'i fi ikhtiyari ta'bir umur
qad yura'a fi ikhtiyari ta'biri umurun adidatun wa jawanibu kathira. Dan ingin kami sebutkan, sukalah kami sebelum kita mulakan untuk meletakkan contoh-contoh, kita terangkan bahawa boleh jadi dalam pemilihan ungkapan itu ada diraikan beberapa perkara, beberapa sudut. Faqad yura'a as-siyaqu alladhi warada fihi ta'bir. Kadang-kadang diraikan konteks yang ada ungkapan tersebut. Wasuratul lati warada fiha siyaq, ataupun surah yang terdapat konteks berkenaan. Wasiyaqatul ukhra allati yaridu fiha ta'birun muqaribun li hadha ta'bir, ataupun konteks-konteks yang lain yang ada ungkapan yang hampir serupa dengan ungkapan yang ini. Wasuwarul ukhra allati fiha mawatinu ta'biriyatun mutasyabihatun aw mukhtalifatun, ataupun surah-surah lain yang mana di sana itu ada tempat-tempat kalimah-kalimah ungkapan yang hampir sama ataupun sedikit berbeza. Fa huwa qad yura'i fi ta'biril suratil wahidah wa bina'iha ta'biru jami'is suwaril ukhra minal Qur'an Karim wa bina'iha. Dan boleh jadi meraikannya pada ungkapan surah tertentu ataupun struktur surah berkenaan, ungkapan keseluruhan surah yang lain daripada Al-Quran dan strukturnya. Nanti kita tengok ya. Okey, walinuwaddiha dhalika biamthilatin min suratin wahidah walitakun suratul an'am. Untuk menjelaskannya perlu ada beberapa contoh lebih daripada satu surah ya. Contoh kita boleh ambil daripada surah Al-An'am. Wala nuridu an nubayyina al-jawanib al-balaghiyah wal fanniyyah fima nadhkur. Tidaklah kami ingin jelaskan pada aspek balaghah ataupun fanniyah, kesenian, balaghah juga, fima nadhkur, berdasarkan apa yang kita sebutkan ni. Cuma bal naqsirul kalama ala bayani qismi min al-alaqati al-fanniyyah allati yura'iha al-Quran fi surah nafsiha aw as-suwar al-ukhra. Bahkan kita hanya bataskan perbincangan kita pada huraian sebahagian daripada hubungan fanni, hubungan berseni yang mana diraikan oleh Al-Quran pada sesebuah surah itu sendiri ataupun pada surah-surah yang lain. Okey, kita tengok ya. Yang ni tuan-puan dah ada makluman sebenarnya yang ni, iaitu salah satu bentuk yang dinamakan sebagai tanadhur. Ni mukadimah dulu ya tuan-puan ya. Nanti bila masuk tajuk sebenarnya, insya-Allah saya yakin tuan-puan akan nampak keindahannya daripada buku ni lah ya. Okey, dia bentangkan laqad iftatahat as-surah biqaulihi ta'ala. Surah Al-An'am dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka menyekutukan Tuhan mereka. Surah Al-An'am. Wa qala fi khatimati surah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada penutup surah, qul aghairallahi abghi rabba. Katakanlah wahai Muhammad, aghairallahi abghi rabba. Adakah selain Allah aku cari Tuhan, ya? Wa huwa rabbu kulli syai'. Sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian, Tuhan setiap sesuatu. Fana sababainal bad'i wal khitam, sesuai permulaan dan penutup. Cuma tuan-puan ni tajuk ni bukan tajuk tanazur ya, yang kita dah bincang untuk buku yang lain ya. Ini bukan tajuk tanazur. Cuma dia nak mulakan dahulu sebelum kita nak masuk al-hasdul fanni, nak sebut ada beberapa aspek yang kita boleh ambil kira untuk kita berkenalan dengan persembahan surah ya. Okay. Ini adalah sesuai antara permulaan dan penutup surah. Faqad dzakara anna alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa orang-orang kafir itu mereka menyekutukan Tuhan mereka. Amma huwa, maka adapun Nabi SAW, Nabi SAW, fala ya'dilu bi rabbihi syai'a. Baginda tidak sama sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Fanzur hadhihi al-munasabah wal mula'amah fi at-ta'bir. Perhatikan keselarian dan keselarian pada ungkapan Al-Quran Al-Karim, hatta ka'anna ta'birain fil bad'i wal khitami ayatun wahidah.
Sehingga seolah-olah dua ungkapan ini pada permulaan surah dan pada penutup surah ini adalah seperti satu ayat. Ya. Jadi permulaan surah dengan penutup surah seperti satu ayat. ثم انظر إلى التناظر بين التعبيرين. Kemudian perhatikan pada bentuk simetri antara dua ungkapan ini. فإنه قدم في التعبير الأول. Allah Subhanahu Wa Taala mengkedepankan pada ungkapan yang pertama itu dengan Allah sebut dengan muta'alliq ya'dilun. Ya. Okey, yang ni mungkin saya kena bincang sikit pada tuan-puan. Ya. Saya baca dulu, nanti saya bentangkan, saya bincang pada tuan-puan. Ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ungkapan yang pertama tadi, ayat yang pertama, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kalau tuan-puan perhatikan, kemudian orang-orang kafir, kalau kita baca terjemahan, menyekutukan Tuhan mereka. Tuhan mereka ni dia tak sebut summal ladzina kafaru ya'diluna bi rabbihim, tapi dia sebut summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Okey, wa qaddama fi ta'bil al-akhir akhir, ya. Dekat sini tuan-puan boleh pilih lah akhir ataupun al-akhir, dua-dua boleh. Ungkapan yang lain lagi yang ini, ya. Maf'ulun abghi, aku cari rabba Tuhan. Ya. Maf'ul dekat sini disebut awal, ya. Ghairallah dekat sini. Ghairallah. Okey, wa huwa qawluhu ghairallah. Ghaira dekat sini disebut dulu. Okey, jadi dekat sini kita perhatikan muta'alliq ataupun maf'ul disebutkan terlebih dahulu. Okey, saya ulang balik, ya. Okey, pada ayat ni kalau tuan-puan perhatikan Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kalau kita terjemahkan, kemudian orang-orang kafir mereka menyekutukan Tuhan mereka. Kalau ikut terjemahan, bi rabbihim kat belakang lah. Itu kalau kita ikut susunan lah, ya. Sama juga penutup surah, qul abghi ghairallahi rabba. Ghaira kat sini. Katakanlah, adakah aku cari selain Allah sebagai Tuhan? Ya, tetapi tidak pada dua ayat ini rabbihim didahulukan, dikedepankan. Sebagaimana penutup surah ghairallah yang kalau kita ikut struktur bahasa Arab biasa belakang, cuma dikedepankan. Ya, jadi sebagaimana permulaan surah dia kedepankan muta'alliq ni, begitu juga pada penutup surah, ya, dia kedepankan muta'alliq ataupun maf'ul. Ya. Jadi itu yang disebutkan pada perenggan ni, pada perenggan bawah ni. Okey, jelas, ya? Okey. Itu yang pertama. Okey, saya teruskan, ya. Kalau tak faham terus tanya, ya tuan-puan, ya. Okey, thumma anzur kaifa qala fil khitam. Kemudian anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada penutup surah, wa huwa rabbu kulli syai', dan dia adalah Tuhan setiap sesuatu. Wa qala fil bad'i, dan dia sebutkan pada permulaan surah, khalaqas samawati wal ard, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan dia menjadikan kegelapan dan cahaya. Jadi anda perhatikan ini cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Alaysa alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur rabbu kulli syai'. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya itu, ia adalah Tuhan setiap sesuatu. Fanzur ulu wa hadzal kalam wa raf'atahu. Maka perhatikan ketinggian kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya. Okey, jadi nak sebutnya ini salah satu bentuk tanazur, ya. Cuma tanazur ni salah satu bentuk al-hasdul fanni, ya, yang kita boleh beri perhatian, iaitu rombongan ataupun kesenian yang bersifat secara keseluruhan, ya. Okay. Wala tahsabanna anna hadhihi surah hiya suratul wahidah allati nusiba baina muftatahiha wa khatimatiha. Dan anda janganlah sangka bahawa surah ini sahaja yang boleh dikaitkan permulaan dan penutupnya. Sesungguhnya at-tanasub baina muftatahis suwar wa khawatimiha amrun ma'lum wa masyhur. Permulaan surah dan penutup surah adalah perkara yang diketahui dan sangat masyhur.
iaitu hampir setiap surah lah ada bentuk ni ya, ada bentuk tanazur. Wa min dzalika ala sabilil mithal suratun nisa. Contoh yang kita boleh lihat adalah pada surah An-Nisa, faqad bada'at as-surah biqaulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan surah ini dengan firman-Nya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada satu jiwa dan menciptakan daripadanya pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan membiakkan daripada mereka berdua itu lelaki-lelaki yang banyak dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kamu bertanya-tanya dengannya, wal arham, dan begitu juga hubungan silaturahim. Saya tengok supaya saya tak cacat dalam menterjemahkan ayat ni. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, janganlah kamu makan harta mereka kepada harta kamu. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya ia adalah dosa yang sangat besar. Wa khatamat biqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala tutupkan dengan firman-Nya, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa, jawapan daripada kamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah, jawablah bahawa Allah yang mengeluarkan fatwa untuk kamu berkenaan kalalah. Apa itu kalalah? Ini mru'un halaka, yang mana seorang lelaki yang meninggal, laisa lahu walad, dia tidak ada anak, walahu ukht, tapi dia ada adik-beradik perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka adik-beradik perempuan tu dia akan dapat 1/2 daripada apa yang si mati tinggalkan. Wa huwa yarithuha, dan dia wariskannya kepada adik-beradik perempuan tu, illam yakul laha walad, sekiranya tidak ada anak, sekiranya adik-beradik perempuan tu tidak ada anak ya. Okey, jadi ini cerita tentang yang hidup dan yang mati ya. Qad bada'at bi khalqil insan, pada permulaan surah An-Nas dimulakan, surah ini bermula dengan penciptaan manusia dan pembiakan keturunan manusia di muka bumi. Allah sebut ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah ciptakan kamu daripada satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan daripadanya pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah biakkan daripada mereka berdua itu lelaki yang banyak dan perempuan yang banyak. Wantahat bihalaki min duni aqb. Kemudian surah ini, surah An-Nisa, tamat dengan cerita tentang kematian manusia. Tadi penciptaan manusia pada permulaan surah. Penutup surah adalah cerita tentang kematian manusia yang tidak ada waris. Min duni aqb, yang tidak ada keturunan. Kalau pada permulaan surah ada cerita tentang pembiakan keturunan, pada penutup surah cerita tentang kematian dan tidak ada kelangsungan keturunan ya. Wa hiya suratun fanniyah 'azimatun li bad'il hayah wa nihayatiha, dan ia adalah satu gambaran yang sangat berseni, yang sangat agung, yang memberi isyarat kepada permulaan kehidupan dan penamat kehidupannya. Kama btada'at bi ita'il amwal lin nash'il jadid min al-yatama min ansibatihim min al-mawarith, sebagaimana surah ini memulakan dengan cerita berikan harta kepada generasi yang baru daripada kalangan anak yatim, min ansibatihim, daripada hak-hak mereka yang sepatutnya mereka terima daripada mawarith, harta pusaka. Wa hum yastaqbilun al-hayah, mereka ini adalah orang yang baru nak memulakan kehidupan. Waqtatamat bi taqsimi tarikati man watta'al hayah. Kemudian surah ini tutup dengan pengagihan tinggalan orang yang telah meninggalkan kehidupan ya.
Jadi itu kesinambungan atau kita sebut tanadhur, ya, bentuk simetri dalam Al-Quran. Wa hadha min a'jabit tanasub wa abda'ihi. Dan ini adalah salah satu bentuk keselarian yang sangat menakjubkan dan sangat hebat, sangat indah, ya. Wa min dzalika suratul A'raf. Begitu juga dalam surah Al-A'raf. Okey, setakat ni saya kena ulang balik, ya. Tuan-tuan, untuk Al-Hashdul Fanni yang pertama adalah pada bentuk at-tanadhur. Kita boleh kenal persembahan surah berdasarkan bentuk simetri. Permulaan dia berkaitan rapat dengan apa yang ditutup oleh surah berkenaan. Maka penulis didatangkan contoh surah Al-An'am dan surah An-Nisa, ya. Kali ini contoh lain surah Al-A'raf. Faqad bada'at biqaulihi ta'ala. Surah ini bermula dengan firman Allah, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Kitab yang diturunkan kepada engkau, maka janganlah ia jadi di dada engkau sebagai kesulitan. Wa khatamat biqaulihi, dan surah ini tutup dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dan diam. Jadi dua-dua ni cerita tentang Al-Quran. Wa halil kitabul munzalu ilaihi ghairul Quran. Adakah kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW selain daripada Al-Quran? Jadi permulaan surah Al-A'raf dibuka dengan cerita tentang Al-Quran, begitulah penutup surah Al-A'raf ditutup dengan Al-Quran. Fanzur kaifa bada'ati surah bidzikril kitab wa khatamat bihi aidan. Perhatikan bagaimana surah ini bermula dengan sebut tentang Al-Quran dan tutup dengan Al-Quran juga. Wa min dzalika surah Hud. Antara lainnya surah Hud. Faqad ibtada'at qawlahu ta'ala. Surah ini bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illallah. Janganlah kamu sembah melainkan kepada Allah. Wa khatamat biqaulihi, dan surah ini tutup dengan firman-Nya, fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan tawakkallah kepadanya. Fanzur kaifa ibtada'at as-surah bin nahyi an ibadati ghairillah. Perhatikan bagaimana surah ini bermula dengan larangan daripada sembah selain daripada Allah. Wa khatamat bil amri bi ibadatihi, dan surah ini tutup dengan perintah untuk beribadat kepadanya semata-mata, ya. Jadi tuan-puan perhatikan ayat yang kedua, Allah larang sembah melainkan Allah Ta'ala saja. Kemudian penutup surah fa'budhu, sembahlah Allah. Okey. Sikit lagi, ya. Kita baca sikit lagi. Wa min dzalika suratul mu'minun. Contoh yang lain surah Al-Mu'minun. Faqad ja'ala fatihatas surah. Allah Subhanahu wa taala jadikan permulaan surah qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Wa awrada fi khatimatiha. Allah sebutkan pada penutup surah, innahu la yuflihul kafirun. Tidaklah berjaya orang yang kafir. Fasyattan ma bainal Fatihah wal khatimah. Itulah apa yang ada di antara permulaan surah Al-Mu'minun dan penutup surah Al-Mu'minun. Wa min dzalika surah Yunus. Contoh lain surah Yunus. Faqad qala fi awwaliha, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada permulaan surah Yunus, akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Adakah patut manusia itu merasa ajaib apabila kami wahyukan kepada salah seorang lelaki daripada kalangan mereka, an anzirin nas, hendaklah engkau memberi peringatan kepada manusia, wa basyiril ladzina amanu, hendaklah engkau memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahawa mereka yang beriman ini ada kedudukan di sisi Tuhan mereka. Wa qala fi khawatimiha, Allah sebutkan pada penutup surah Yunus, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai sekalian manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kepada kamu kebenaran daripada Tuhan kamu. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka dia dapat petunjuk untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka dia sesat ke atas dirinya sendiri, ya. Jadi tuan-puan perhatikan, fabada'a bil inzari wat tabsyir wa khatama bihima aidan. Surah ini bermula dengan peringatan dan kabar gembira. Begitu jugalah surah ini ditutup dengan kedua topik ini. Fabayyanatil ayatul akhirah kaifiyah tanfidhi ma talaba minhu fil ayatil ula. Surah ayat yang terakhir ini menjelaskan
Bagaimana untuk melaksanakan apa yang Allah tuntut pada ayat yang pertama, iaitu anzirin nas wa basyiril ladzina amanu. Macam mana untuk laksanakan? Maka Allah sebutkan faqad qala lahu fil ayatil ula. Allah sebutkan pada permulaan ayat tu anzirin nas wa basyiril ladzina amanu. Thumma 'allamahu fi ayatil khitam. Kemudian Allah ajarkan pada ayat penutupnya kaifa yaf'alu dzaka. Macam mana dia boleh melaksanakan perintah Allah anzirin nas ni. Faqala, Allah sebutkan qul ya ayyuhan nas, itu katakanlah wahai sekalian manusia. Macam mana nak bagi peringatan? Dia mulakan dengan ya ayyuhan nas. Faka'annahuma juz'un min ayatin wahidah. Seolah-olah dua ayat ini, ayat pertama dengan ayat yang kedua dengan ayat yang ke-108 ini adalah seolah-olah daripada satu ayat yang sama. Ya, ini salah satu bentuk simetri, tanawuz. Wa min dhalika fi surati Sad. Contoh lain pada surah Sad. Faqad bada'at biqaulihi, surah ini bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Sad wal Qur'ani dzikr. Demi Al-Quran yang ada peringatan. Wa qala fi khawatimiha, dan dia sebutkan pada penutup surah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah ia, yakni Al-Quran itu, melainkan dzikrul lil alamin, peringatan kepada sekalian alam. Fa'aqsama fi bad'i surah bil Qur'ani dzikr. Maka Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah pada permulaan surah dengan Al-Qur'ani dzikr, wa khatamaha bil kalami 'alal Qur'ani aidan. Dan Al-Quran, surah ini tutup dengan perbincangan tentang Al-Quran juga. Wa qala, Allah sebutkan in huwa illa dzikrun lil alamin. Fabayyana ma ajmalahu fil iftitah. Maka pada penutup ini dijelaskan apa yang telah tidak dijelaskan, apa yang tidak diperincikan pada permulaan surah, ya. Okey, saya teruskan. Wa min dzalika suratu Qaf. Antara lainnya surah Qaf. Faqad bada'at biqaulihi ta'ala. Surah ini bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Wa khatamat biqaulihi, dan Allah Subhanahu, dan surah ini tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takutkan wa'id, balasanku, ya. Wa tanasub huna azharu min an yushara ilaih. Tanasub ataupun kaitan permulaan surah di sini adalah lebih jelas daripada kalau diberi isyarat tentangnya. Wa ghairu dzalika katsir. Banyak lagi contoh yang lain, tapi bukan buku ni lah sebenarnya, ya. Buku ni dia sebagai bagi salah satu bentuk al-hasdul fanni, ya. Okey, disebut apa? Wala nuridu an nutila fi dzalika. Kami tidak mahu memanjangkan tentang hal ini. Fa inna fima marra kifayatu fima ahsab. Sesungguhnya apa yang dah disebutkan pada muka surat ni, surat yang dijelaskan ni, iaitu daripada surah Al-An'am, surah An-Nisa, kemudian surah apa lagi? Surah Al-A'raf, kemudian surah Hud, kemudian surah Yunus, kemudian surah Sad, kemudian surah Qaf. Ini adalah salah satu bentuk tanazur, ya. Tanazur ni permulaan surah ada persamaan dengan penutup surah, ya. Jadi disebut apa yang dia disebut ni dah cukup dah untuk dia sebagai muqaddimah. Fattadhaha anna at-tanasub baina muftatahi suwar wa khawatimiha laysa syai'an 'aridan wala muwafaqatan 'abirah. Wa innama huwa simatun barizah min simati hadzal kitabil karim wa amrun maqsudun fi hadzal kalamir rafi'. Dia nak sebutkan kaitan antara permulaan surah dan penutup surah ni bukanlah perkara yang secara tidak sengaja, ya, ataupun perkara yang kebetulan, ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk simah, salah satu alamat, salah satu tanda yang jelas bagi Al-Quran Al-Karim. Dan itu adalah perkara yang dimaksudkan dalam kalam yang tertinggi ini. Itulah Al-Quran Al-Karim. Dia ada keindahannya. Maka Al-Hashdul Fanni yang pertama adalah salah satunya At-Tanadhuh. Nanti kita teruskan lagi pada perbincangan selanjutnya. Ada beberapa yang bakal dibincangkan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri manfaat kepada tuan-puan melalui perbincangan kita pada petang ni. Saya lajukan tadi, tuan-puan, untuk bahagian awal Al-Hashdul Fanni ni. Memang sengaja saya lajukan supaya kita tak melerik lama dekat sini, ya.
InsyaAllah. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Dia sama dengan kitab tanasub kan yang tadi tu. Yang Ada kita belajar yang ayat awal dengan ayat awal dan ayat akhir tu. Permulaan surah dengan akhir surah kan. bahagian awal ni tanazur itu memang sama sebiji dengan at-tanasub baina suwar, baina muftatahi suwar wa khawatimiha ya. Itu yang segmen awal daripada buku tu, buku at-tanasub yang kita baca tu cuma nanti yang dia nak masukkan bukan yang itu semata-mata lah. Nanti dia akan bincang lagi. Yang ni, tajuk ni sebenarnya untuk mereka yang ikuti hafazan kisah Nabi Adam. Tajuk ni lah sebenarnya yang kita duduk buat ni ya. Nanti ada ayat yang macam sama sangat, tapi kenapa beza sikit? Itu tajuk ni je ya. Cuma tajuk dia, contoh yang diberikan nanti bukan sekadar kisah Nabi Adam lah. Contoh yang diberikan nanti termasuklah kisah Nabi-Nabi yang lain, kisah Nabi Musa sebagai contoh. Saya lupa lah kisah apa lagi disebut ni, tapi banyaklah dia sebut contoh. So ni sebagai mukaddimah tajuk ni. InsyaAllah mudah-mudahan nanti bila ada waktu yang lain kita perinci masuk lagi dengan lebih spesifik setiap perbincangan satu demi satu ya. Saya cadang lepas habis kitab ni saya tak cadang untuk masuk spesifik satu persatu dalam tu dulu. Saya cadang nak kita cuba berkenalan juga dengan Tanasuqus Sauti wal Makna, tesis PhD daripada guru kami berkenaan kaitan suara dan makna dalam Al-Quran. Saya cadang benda tu lah supaya seronok sikit lepas ni nak belajar tajwid. Kita tahulah ada sebab kita baca dengan mak lazim, kita baca dengan mak jaiz, mak wajib, mad asli, semua tu ada peranan pada tadabbur, mudah-mudahan ya. Ada lagi tambahan? Silakan. Kalau tak ada, aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.